Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri binti Roizi, nombor metrik 291850. Saya akan mulakan dengan pengenalan. International trade atau perdagangan antarabangsa merupakan aktiviti perdagangan yang dilakukan antara negara dan transaksi ekonomi yang dibuat antara negara yang saling menguntungkan sesama negara. Antara barang yang biasa diniagakan ialah barang pengguna seperti bahan mentah, makanan dan lain-lain. Terdapat dua jenis perdagangan iaitu import dan ekspor. Import dapat didefinisikan sebagai barangan yang dibawa masuk ke dalam negara dari negara lain menggunakan kaedah yang sah dari segi undang-undang, di mana barangan dibeli oleh syarikat domestik dari negara lain untuk tujuan menjualnya di pasaran domestik. Manakala ekspor pula ialah satu aktiviti perpindahan barang dari dalam negara ke luar negara, atau ekspor boleh ditakrifkan sebagai satu bentuk perdagangan di mana barangan perkilangan dalam negeri dihantar ke negara asing atas permintaan pembeli luar negara. Antara sebab perlunya perdagangan antarabangsa ini antaranya adalah untuk peningkatan taraf hidup, mewujudkan pekerjaan dan memperkasakan pengguna untuk menikmati pelbagai jenis barangan. Kami memilih negara Australia. Australia mempunyai hubungan perdagangan yang kukuh dengan seluruh dunia. Lokasinya juga telah membolehkan Australia menjadi pembekal utama kepada pasaran di rantau Asia Pasifik. Kerajaan Australia mempunyai beberapa dasar yang bertujuan untuk membangunkan dan membantu perniagaan Australia yang terlibat dalam perdagangan antarabangsa. Peraturan juga wujud untuk melindungi industri domestik, pengguna dan alam sekitar daripada barangan berbahaya yang diimport dari luar negara. Berdasarkan Raja Satu, dapat dilihat ekspor yang diperoleh oleh negara Australia pada tahun 1990 sehingga tahun 2005. Pada tahun 1990, ekspor yang diperoleh oleh negara Australia adalah sebanyak 47.07 bilion. Pada tahun 1991 sehingga 1993 berlaku peningkatan yang ketara, iaitu daripada 54.23 bilion meningkat kepada 54.75 bilion. Pergi pula kepada tahun yang berikutnya, iaitu pada tahun 1994, dan ekspor yang diperoleh adalah sebanyak 58.02 bilion. Pada tahun 1995 pula, minat ekspor yang diperoleh adalah 65.79 bilion. Peningkatan berterusan berlaku pada tahun 1996, iaitu sebanyak 75.81 bilion, dan sehingga ekspor paling tertinggi adalah pada tahun 1997, iaitu 83.33 bilion. Selepas daripada tahun 1990 sehingga tahun 1997 berlaku pula penurunan secara mendadak, iaitu pada tahun 1998 sehingga 1999, iaitu penurunan daripada 78.1 bilion kepada 71.29 bilion pada tahun 1999. Manakala pada tahun 2000 pula berlaku semula peningkatan ekspor bagi negara Australia, iaitu sebanyak 80.70 bilion, dan peningkatan berterusan turut berlaku pada tahun 2001, iaitu 81.10 bilion. Peningkatan secara berterusan terus berlaku daripada tahun 2000 sehingga tahun 2005, iaitu sebanyak 3 tahun, iaitu peningkatan bermula daripada 82.03 bilion dan meningkat sehingga 126.79 bilion. Diikuti pula pada tahun 2006 sebanyak 148.59 bilion, dan pada tahun 2007 sehingga tahun 2008 berlaku peningkatan yang mendadak kepada 212.79 bilion. Dan ekspor di negara Australia terus meningkat pada tahun 2006
10 iaitu sebanyak 227.41 bilion. Peningkatan yang berterusan ini dapat dilihat daripada tahun 2006 sehingga tahun 2010. Pada tahun 2011 mencatatkan ekspor paling tinggi iaitu sebanyak 299.79 bilion ekspor. Dan pada tahun 2012 turut mencatatkan peningkatan sebanyak 332.58 bilion. Walau bagaimanapun, pada tahun 2013 sehingga tahun 2016, ekspor di negara Australia kembali menurun, iaitu daripada 271.04 bilion menurun kepada 232.53 bilion. Dan pada tahun 2017 hingga 2019 berlaku pula peningkatan ekspor, iaitu daripada 2017 sebanyak 281.62 bilion, 2018 281.62 bilion, dan akhir sekali pada tahun 2019 336.24 bilion, dan ekspor kembali menurun pada tahun 2020 sebanyak 318.58 bilion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuanisha binti Fauzi, matrik nombor 292020. Saya akan meneruskan dengan bahagian import negara Australia. Import barangan dan perkhidmatan di negara Australia merangkumi semua jenis barangan dan perkhidmatan di seluruh dunia. Import barangan dan perkhidmatan ini termasuk nilai barangan, royalti, insurans dan juga pengangkutan. Perkhidmatan lain yang termasuk dalam kategori import seperti komunikasi, pembinaan, kewangan dan juga perkhidmatan kerajaan. Kategori ini tidak merangkumi pampasan pekerja dan pendapatan pelaburan dan juga bayaran pemindahan. Rajah 2 di atas menunjukkan nilai import negara Australia pada tahun 1990 sehingga tahun 2020. Import negara Australia pada tahun 1990 ialah sebanyak 53.06 bilion, manakala pada tahun 1991, import negara Australia adalah sebanyak 52.68 bilion. Penurunan import berlaku pada tahun 1991 sebanyak 0.38 bilion. Seterusnya, pada tahun 1998, nilai import negara Australia menunjukkan jumlah angka sebanyak 81.67 bilion. Jumlah tersebut itu menunjukkan bahawa berlaku penurunan jumlah nilai import pada tahun 1998 berbanding tahun 1997, iaitu sebanyak 0.46 bilion. Penurunan nilai import negara Australia terus berlanjutan sehingga tahun 1999, iaitu nilai importnya adalah sebanyak 80.79 bilion. Namun demikian, pada tahun 2000, nilai import kembali meningkat kepada 89.66 bilion. Pada tahun 2001, nilai import sebanyak 83.77 bilion dan pada tahun 2002 sebanyak 82.02 bilion. Kedua-dua tahun ini menunjukkan berlaku penurunan nilai import. Pada tahun 2009, nilai import negara Australia kembali menurun kepada 211.11 bilion, manakala pada tahun berikutnya iaitu tahun 2010, nilai importnya meningkat balik kepada 238 bilion. Peningkatan nilai import ini berlaku secara berterusan selama 3 tahun, iaitu pada tahun 2011, 2012 dan juga 2013. Selain itu, pada 4 tahun terakhir iaitu pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 berlaku peningkatan dan juga penurunan nilai import di negara Australia. Pada 2 tahun ke depan iaitu tahun 2017 dan 2018, kedua-dua tahun ini masing-masing berlaku peningkatan nilai import, iaitu
$274.85 bilion dan $307.31 bilion. Pada tahun 2019, nilai tersebut menurun kepada $301.77 bilion dan pada tahun terakhir iaitu pada tahun 2020, nilai import negara Australia telah turun lagi kepada $268.38 bilion. Seterusnya, saya Wasugi Subramaniam, nombor matriks 292230 akan menerangkan majoriti ekspor dan import bagi negara Australia, iaitu Australia mempunyai rangkaian produk ekspor yang sangat luas. Ekspor yang ketara ialah biji besi yang menyumbang 30% daripada semua hasil ekspor pada tahun 2022. Oleh kerana ekspor biji besi yang banyak, negaranya menjadi pengekspor utama dalam pasaran dunia untuk biji besi. Biji besi $108 bilion, berikat arang batu, gas petroleum dan gandum ialah ekspor utama Australia. Majoriti ini dihantar ke Indonesia, Jepun, Korea Selatan, India dan Chinese Taipei. Penyediaan daging dan logam bukan ferrous, arang batu, coke dan briket, biji logam dan sisa logam, serta baja dan mineral mentah merupakan ekspor utama Australia juga. Australia Barat, Queensland, New South Wales, Victoria dan Australia Selatan menyumbang sebahagian besar ekspor Australia. Menurut data terkini yang tersedia, negara berikut membeli 70.8% daripada ekspor Australia, tanah besar China, yang menyumbang 35.6% daripada jumlah global negara, Jepun 7.5%, Korea Selatan 5.2%, India 5.1%, New Zealand 2.7%, Malaysia 1.8%, Hong Kong 1.7%. Kejayaan Australia dalam mengekspor sebahagian besarnya disebabkan oleh inovasi teknologi. Teknologi moden seperti automasi dan kecerdasan buatan telah mengubah sepenuhnya industri pelumbangan negara, meningkatkan pengeluaran sambil mengurangkan perbelanjaan. Pertanian ketepatan kini boleh dilakukan kerana kepada peningkatan teknologi dalam industri pertanian yang juga telah meningkatkan pengeluaran pertanian. Pada masa yang sama, platform digital telah mencipta saluran baru untuk perniagaan kecil dan sederhana (PKS) bagi negara Australia untuk mencapai pasaran global, khususnya platform e-dagang. Inisiatif kerajaan juga telah menjadi penyumbang utama kepada pengembangan ekspor Australia. Untuk mengekalkan strategi perdagangan yang aktif, kerajaan Australia telah merundingkan perjanjian perdagangan bebas dengan rakan perdagangan penting seperti China, Amerika Syarikat dan Jepun. Perjanjian ini juga telah meningkatkan volume ekspor dengan ketara dan memberi pengekspor Australia akses kepada pasaran baru. Di samping itu, kerajaan telah memberi faedah cukai dan subsidi kepada pengekspor. Dengan mengambil langkah ini, kos menjalankan perniagaan telah berkurangan dan barangan Australia kini lebih berdaya saing di pasaran antarabangsa. Pada tahun 2022, Australia mengimport barangan bernilai $289.4 bilion dari seluruh dunia, iaitu peningkatan 27.1% berbanding $227 bilion yang dibelanjakan untuk import pada tahun 2018. Kos keseluruhan import Australia meningkat sebanyak 16.3% tahun ke tahun dari segi minyak, petroleum yang diproses, kereta, trak, komputer, alat telefon, telefon pintar, minyak mentah dan ubat-ubat campuran dos merupakan import paling utama ke Australia. Apabila diambil secara keseluruhan, barangan sedemikian menyumbang 33.7% daripada jumlah kos semua barangan yang diimport Australia pada tahun 2022. Menurut data khusus negara terkini yang tersedia, pengekspor di tanah besar China menyumbang 35.6% daripada jumlah global Australia, membekalkan 70% daripada produk yang diimport ke Australia. Negara lain yang membekalkan pengekspor termasuk Amerika Syarikat, Korea Selatan, Jepun, Singapura, Malaysia, Thailand, Jerman, Taiwan, India, Vietnam dan Itali.
Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum, nama saya Nik Syazani binti Nifa dan Matrik 291838. Di sini saya akan menjelaskan sekiranya sebarang isu berlaku dan beri kesan kepada perdagangan antarabangsa. Yang pertama, krisis politik. Krisis politik boleh memberi kesan yang besar kepada perdagangan antarabangsa dan ekonomi. Apabila sesebuah negara mengalami ketidakstabilan politik, ia boleh membawa kepada ketidaktentuan atau perubahan dalam dasar kerajaan dan gangguan dalam hubungan perdagangan. Hal ini boleh mengakibatkan penurunan keyakinan pelabur, pengurangan pelaburan aset dan penurunan dalam keseluruhan aktiviti ekonomi. Yang seterusnya boleh menjejaskan perdagangan antarabangsa secara negatif. Satu contoh krisis politik yang telah menjejaskan perdagangan antarabangsa ialah kemerosotan hubungan perdagangan antara Australia dan China. Beberapa tahun kebelakangan ini, China telah mengenakan sekatan perdagangan ke atas Australia sebagai tindak balas kepada ketegangan politik antara kedua-dua negara ini. Sekatan ini termasuk sekatan ke atas ekspor arang batu, wind dan barangan lain di Australia yang mempunyai kesan ekonomi yang ketara ke atas perniagaan dan industri Australia. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai isu kemelesatan ekonomi. Sekiranya berlaku isu kemelesatan ekonomi, perdagangan antarabangsa terjejas dengan ketara dalam beberapa cara. Antaranya, pengurangan dalam permintaan global membawa kepada penurunan dalam perdagangan kerana pengguna dan perniagaan mengurangkan perbelanjaan mereka ke atas barangan import. Penurunan permintaan untuk produk asing ini menyumbang kepada penurunan dalam kedua-dua import dan ekspor yang mana menjejaskan jumlah keseluruhan perdagangan antarabangsa. Pandemik COVID-19 menyebabkan penurunan mendadak dalam perdagangan dunia untuk kedua-dua barangan dan perkhidmatan. Hal ini memberi kesan yang negatif kepada ekonomi Australia. Hal ini kerana penutupan sepadan antarabangsa menyebabkan kejatuhan mendadak dalam pergerakan orang ramai, terutamanya pelancong dan pelajar antarabangsa untuk ke Australia. Situasi ini mengakibatkan kemerosotan dalam industri pelancongan. Selain itu, hubungan politik dan perdagangan dengan negara China juga telah merosot. Ini ialah peperangan. Impak perang terhadap perdagangan antarabangsa boleh menjadi ketara kerana gangguan kepada aliran perdagangan boleh membawa kepada perubahan dalam struktur ekonomi negara, perubahan dalam dasar perdagangan dan penurunan dalam ekspor dan import barangan. Sebagai contoh, semasa Perang Dunia Kedua, kebanyakan industri ekspor negara Australia mengalami kemerosotan. Sebagai sebuah ekonomi terbuka kecil yang sangat bergantung kepada perdagangan, Australia terdedah kepada persaingan geopolitik dan sekatan perdagangan dan potensi pemecahan sistem perdagangan global semasa yang memberikan risiko dan peluang untuk negara. Kemerosotan dalam perdagangan boleh menyebabkan penurunan dalam integrasi ke dalam sistem perdagangan antarabangsa dan pelibatan dalam rantaian nilai global yang boleh memberi kesan jangka panjang ke atas pembangunan ekonomi. Oleh itu, untuk memastikan kesinambungan pertumbuhan ekonomi adalah penting untuk mengelakkan konflik yang boleh merosakkan perdagangan antarabangsa dan menggalakkan kerjasama antarabangsa yang harmoni. Kesimpulannya, jelas di sini bahawa import barangan dan perkhidmatan di negara Australia merangkumi semua jenis barangan dan perkhidmatan di seluruh dunia. Ekspor barangan dan perkhidmatan ini termasuk nilai barangan, royalti, insurans dan pengangkutan. Gambar rajah yang disediakan juga merupakan rujukan dan sumber tentang international trade di Australia yang bermula dari tahun 1990 hingga tahun 2020. Dan penurunan serta peningkatan import dan ekspor turut dicatat. Ekspor yang paling penting di Australia antaranya ialah biji besi, arang batu, gas, petroleum, emas dan gandum. Bagi import barangan, nilai kewangan, minyak, petroleum yang diproses, kereta, truk, komputer, alat telefon, telefon pintar, minyak mentah, ubat-ubatan, campuran dos yang membentuk 7 import paling utama ke Australia. Selain itu, terdapat juga kesan daripada pelbagai isu ke atas perdagangan antarabangsa, antaranya ialah krisis politik, kemelesatan ekonomi dan juga peperangan.
Itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.